It's okay. Take it. Hey, it's okay. Take both. It's okay. Bumi Putra Commerce is just around the corner. Sektor awam dan swasta digesa rangka strategi lebih mantap bagi hadapi tekanan ekonomi. KWSP isytihar dividen 4.25%. Turut dipaparkan malam ini, SARS terus menular seluruh dunia, khususnya di Hong Kong dan China. Mahkamah Rayuan kekalkan hukuman penjara ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana meliwat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP hari ini mengumumkan kadar dividen 4.25% bagi tahun 2002 berbanding 5% pada 2001. Menurut kenyataan KWSP, kadar dividen itu mencerminkan suasana pelaburan yang sukar berikutan kadar faedah rendah sejak 4 tahun lalu serta prestasi pasaran saham yang kurang memberangsangkan. Semua hospital yang mengendalikan kes sindrom pernafasan akut teruk atau SARS diminta memastikan fakta berhubung kes lengkap dan tepat sebelum membuat laporan kepada bilik gerakan. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Ismail Merikan berkata, walaupun kes SARS memerlukan laporan segera, ketelitian harus diutamakan bagi mengelak kesilapan berlaku. Ikuti laporan Muhammad Yasir Mansur. Beliau berkata demikian pada taklimat harian SARS di Ibu Negara siang tadi. Menurutnya, kes kebarangkalian SARS memerlukan penelitian tepat ke atas pemeriksaan X-ray pesakit. Justru jika timbul keraguan, pihak hospital perlu mendapatkan pandangan pakar radiologi. Pakar perubatan yang menjaga ward isolasi ini mestilah main peranan penting dan teliti dan sempurna sebelum lapor kepada bilik operasi. If not, kelang kabut. Beliau merujuk kes kebarangkalian di Negeri Sembilan membabitkan pemandu lori semalam. Kes terbabit kini dikategorikan sebagai disyaki setelah pemeriksaan X-ray kali kedua menunjukkan tiada tanda pneumonia pada pesakit. Bagi kes kebarangkalian di Pulau Pinang, katanya, pesakit seorang pengurus agensi pelancongan dilaporkan dikawal rapi oleh pakar setelah pemeriksaan X-ray menunjukkan kemerosotan kesihatannya. Dua lagi berkeadaan stabil. Manakala pekerja kapal persiaran warga India telah keluar dari Hospital Langkawi. Tiada kes kebarangkalian dilaporkan semalam, hanya 4 kes dilaporkan berbanding kemarin 10 kes. Ia membabitkan 3 disyaki dan 1 bukan SARS. 10 pesakit telah dikeluarkan dan 23 berada di hospital seluruh negara. Kes di dalam pemerhatian di Selangor yang dilaporkan semalam kini dikategorikan kes bukan SARS. Walaupun kes yang dilaporkan semalam menurun, langkah berjaga-jaga perlu diteruskan dengan pemantauan teliti. Orang ramai juga terus dinasihatkan agar tidak terlalu selesa dengan situasi dalam negara yang terkawal, tetapi perlu meningkatkan penjagaan kebersihan dan kesihatan diri. Muhammad Yasir Mansur, TV3. Perang Iraq dan wabak SARS masih mempengaruhi sentimen pasaran saham. Laporannya dalam segmen Detik Niaga bersama Muhammad Izwan Azir. Salam sejahtera. Pelabur-pelabur yang memasuki pasaran Bursa Saham Kuala Lumpur BSKL sepanjang minggu ini masih mengambil sikap berhati-hati disebabkan ketidaktentuan faktor luaran. Pelabur juga dilihat begitu selektif terhadap kaunter tertentu yang menyebabkan purata jumlah dagangan di papan utama hanya berlegar di antara 140 hingga 150 juta saham sahaja. Sekian laporan Detik Niaga, kembali bersama Nurliza untuk laporan selanjutnya. Dasar penempatan guru mengikut komposisi kaum akan dilaksanakan bertujuan memastikan semua sekolah kebangsaan menggambarkan suasana keharmonian masyarakat majmuk di negara ini. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Abdul Aziz Samsudin berkata langkah itu wajar bagi mengelak sesebuah sekolah didominasi oleh satu kaum yang akan memberi kesan tidak sihat kepada rakyat dan negara.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amerika Syarikat terus mengancam Syria. Setiausaha Negara Amerika Colin Powell memberi amaran kepada Damsyik supaya menggugurkan program senjata pemusnahnya dan menghentikan sokongan terhadap bekas pemimpin kanan Iraq. Powell yang akan mengadakan kunjungan ke negara Teluk termasuk Syria dalam tempoh terdekat mendakwa tekanan ke atas Damsyik itu adalah sebahagian rancangan Washington untuk menjayakan proses damai Asia Barat. Salam sejahtera. Jika mengikut kabar terbaru dari Vietnam, Sukan SEA Disember depan akan berlangsung seperti dirancang. Vietnam selaku penganjur dilaporkan sehingga ini yakin jika wabak SARS menjadi halangan, mereka akan mengatasinya. Setidak-tidaknya itu jaminan Vietnam menjelang mesyuarat 10 negara anggota Persekutuan Sukan Asia Tenggara mengenai Sukan SEA ke-22 di Bandar Ho Chi Minh minggu depan. Sekian dari kami di Meja Sukan. Noliza menanti anda seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam. Visual pertunjukan fashion oleh Sekolah Seni Reka Fashion Antarabangsa LaSalle di Ibu Negara mengakhiri buletin utama malam ini. Pertunjukan ini hasil kreativiti 15 pelajar sekolah berkenaan. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam.